Sorry, sekejap ya. Kita cuba tengok dekat dalam kita punya sistem ni macam mana. Semua okey ke? Kita punya rancangan dekat Facebook. Okey. Oh, tak ada, tak loading lah. Okey, siapa ada dekat Facebook, tolong komen sikit guys. Bagi tahu ada ke tak ada dengar suara ke tak Sebab dekat Facebook ni sekarang dia tengah tergantung, tengah loading. Okey. Jadi kita akan buat sharing berkenaan dengan itulah stocks screener kita dan juga kita review dia punya performance. Okay. Baik. Okay, kita ada penonton dekat Facebook. Okay, kita dah nampak dah. Alright. Terima kasih banyak guys. Jadi siapa yang ada soalan, okay, saya bagi summary sikit lah. Siapa yang ada soalan, korang boleh tanya lepas pada pukul 10.30. Okay, dan siapa-siapa yang jawab yang ada soalan ni nak saya jawab, saya nak minta tolong sharekan kita punya live hari ni supaya apa, I mean exposure kita lah, kita boleh ajar lagi, kita boleh tunjuk dekat kawan kita yang mana yang tak tahu lagi ke, yang berminat tapi tak tahu nak mula, so ajak dia join sesi live malam ni. Okay, so lepas pada tu bila korang dapat tag sharer nanti boleh bila komen dekat ruang komen tu korang akan dapat tag sharer kat sebelah nama korang. Jadi kalau ada soalan nanti saya akan follow up, siapa yang ada tag sharer saya akan utamakan dulu. Okay, baik, kita tengok jap Facebook kita ni macam mana ni. Alright. So terima kasih banyak kita dah ada sharer. Jom, jom study. Okay, saya share, saya pun nak share jugalah. Okay, satu lagi saya nak share dekat. Okay kawan-kawan, keep sharing kan, nanti apa? Saya akan saya akan bacakan soalan korang insya-Allah. Ni. Okay, satu lagi. Okay, sebelum tu macam mana market kita hari ni sebenarnya guys? Saya rasa market kita hari ni agak bearish lah. Okay. Lepas tu screener yang jalan semalam pun tak berapa nak perform hari ni. Banyak yang break-even saja, tak naik. Tapi satu benda yang bagus, saya nampak kejatuhan hari ni okey lah, standard dia low volume. Jadi low volume ni hopefully kaunter-kaunter tertentu tu dia ada strength nak join ataupun nak naik balik lepas pada ni lah, maybe 1-2 hari, maybe dalam minggu ni. Hopefully lah, itu harapan saya. Okay. So apa kata kita share sekarang. Terima kasih banyak ya kawan-kawan yang share. Nanti korang 10.30 nanti terus 10.30 terus apa ni, terus push in soalan. Sebab kalau tanya sekarang saya takut nanti punya soalan tu naik ke atas kan, so, jadi tak sempat nak baca pula, kena restart balik. Baik. Okay, saya akan sharekan portion of the screen. Hopefully boleh nampak. Okay. So kita buat macam ni. Dan hari ni of course disclaimer kita, hari ni sesi ni memang kita bukan bagi recommendation buy ataupun sell lah sebenarnya. Kita study lebih pada technical, dan apa yang kita punya yang kita ada sekarang ni ialah based on technical screener. Okay. Right. So apa kata kita mulakan dengan kita punya watchlist dulu. Kita ada 16 hari bulan. Setiap hari Isnin kita buat sesi ni 16 hari bulan dengan 23 hari bulan. Jom. 16 hari bulan. Okay, scroll ke bawah sikit. Rasanya minggu lepas kita ada buat 2 watchlist. Satu yang pakai screener dekat TradingView. Satu lagi kita pakai screener dekat saya punya Telpon Besar punya private screener lah. Okay, 16 hari bulan. Okay, 16 dengan 23. Hari ni 30 kan. Okay. 16 hari bulan yang ni. 16 hari bulan 10. Come on. Okay, ni dia Right. Kita ada 16 bulan 10, 2023, JF Tech, Opstar. Ni Star dengan ITA. Okay, jom kita tengok.
16 hari bulan 10. Okey, yang ni. Okey. So yang ni dia naik next day sajalah. Okey. Next day. Daripada sini kita punya closing price hari Isnin ke besok tu kita dapat lebih kurang 5 bit bersamaan dengan 2%. Okay, so luluslah kita punya minimum requirement tu nak dapatkan 2%. Tu average lah. Okay, kita aim for 2%. Kalau dapat 3 dan ke atas itu lebih baik lah. Okay, next Opstar. Screener ni kita jalan hari-hari guys. Pukul 4 dengan 4.30 kita dapat 2 kali. Pukul 4 dengan 4.30. Lepas tu setiap hari. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Selagi hari ada trading, selagi tu kita akan dapat screener tu. Okay, so yang ni 16 hari bulan Oktober kat sini ya. So next day tu dia naik lebih kurang dalam 5 bit juga. Okay, so ini kita punya 16 hari bulan. Okay, next day tu naik maksimum cecah sampai moving average 50 dekat harga ni 8 bit dekat 2.5%. Ini harga dia RM5.50. RM56. Okay. Sorry, bukan RM56. Betul lah RM56. Okay, so ini kita dapat lebih kurang 2% juga. Jadi musim sekarang ni guys, memang kita kena fokus kepada short term trade saja. Kita dah dapat short term trade tu dia dah stabil, lepas tu baru kita swing. Swing tu pun still short term. Kadang-kadang swing ni ada orang sampai berminggu-minggu kan. Kadang-kadang kita ada rezeki, kita dapat counter tu. Kalau tak ada rezeki, memang tak ada. Kita tengok je lah counter lain tengah naik. Okay, tapi yang ni kita tengok dia masih lagi stabil lah. Maknanya stok ni tak turun dan dia tak juga naik. Maksud naik, requirement dia lah. Dia kena at least probably dah lepas level ni, saya rasa. Okay, ini adalah kita review dari segi teknikal lah ataupun analisis kita. Jadi, so anything price below bawah ni, kita consider dia tengah correction ataupun tengah sideways saja. So, nak trade dalam zone sideways, boleh tak ada masalah. Tapi kita tak boleh nak target terlalu banyak ataupun terlalu tinggi. Ada profit je sampai level resistance, kita exit. Lepas tu tunggu balik. Okay. So yang ni kita nampak, ni kita tukar color biru Okay. Untuk swing ni kat sini biasanya lah kalau dia dalam range trading ni kita buy dekat zone support dan kita jual dekat zone resistance. Okay, itu adalah technical analysis. Ini yang biasa. Jadi sebab tu kita sangat penting untuk kita identify price level kita tu sekarang ni dekat mana. Adakah dia dekat bawah, dekat tengah-tengah ataupun dekat atas. Jadi bila dekat bawah kita boleh consider untuk beli, dekat tengah-tengah maybe masih lagi boleh consider untuk beli, dan dekat atas tu kita kena tahu sekarang ni sama ada dia ada potential untuk breakout, sambung naik lagi ataupun dia reject level resistance tu. Jadi maknanya kat sini ni kalau dia sampai ke atas ni sepatutnya dia reject. Macam ni lah. Kat sini dah naik sampai sini kan, dia pun reject turun. Lepas tu cuba lagi sekali kat sini, tak lepas juga turun. Yang ni pun tak sempat nak cuba lagi, dah turun. Jadi bila dia sampai kat sini, analisis dia dah sampai target dia. Jadi yang lepas tu bila dia breakout tu macam mana pula? Itu adalah senario yang kedua. Jadi kalau nampak sideways yang macam ni, siapa yang study Wyckoff, orang akan nampak lah ini mungkin masa accumulation. Okay. So Wyckoff ni dia cara lain sikit lah, dia lebih pada prediction. Jadi kalau yang trading strategi yang biasa yang saya guna ni tak adalah sangat nak predict. Kita just based on trend following, kita pakai momentum, kita pakai all the other indicators lah. Kita follow short term trend. Okay. So right. Kat sini tak sempat nak capai, dia dah mula turun balik. Jadi itu maknanya zone ni kuatlah kiranya. Penjual masih banyak dalam market. Jadi bila sampai kat sini kita tengok sampai kat bawah ni kan, dia terlebih sikit, lepas tu dia pun naik. Kat sini pun bila sampai kat bawah ni dia tak turun lagi, dia pun terus naik. Okay, so next yang selepas ni kita dah nampak behavior dia macam ni. Jadi bukan untuk stok ni saja, mana-mana stok yang behave macam ni, bila dia duduk dekat zone support, okay, support, kita dah boleh consider untuk beli. Okay, dan bila dia sampai dekat zone resistance sebelah atas ni, kita dah boleh jual. Okay, jadi yang saya tanya tadi tu macam mana pula kalau dia breakout? Itu adalah plan B. So plan B sama ada bila dia dah breakout, ada ikutlah SOP korang macam mana kan. Bila dah kena plan B, sama ada dia breakout tu, dia dah confirm reversal ke, dia dah confirm break downtrend dan sebagainya, itu adalah plan B di mana kita boleh continue right. Okay.
So bila yang ni jangan ingat dia sampai kat level ni dia akan rebound balik. Tak semestinya. Success rate untuk technical analysis ni biasanya bukan 100% lah. Dia atas orang lah. Kadang-kadang 70% accuracy, kadang 60%, kadang 80%. Ada orang macam tu. Ada yang I don't know lah, maybe 99.9% pun ada agaknya. Okay. Tapi in general, saya punya dalam 70% itulah. Saya pun tak ada nak keep track sangat sebab sistem kita dah ada dan kita dah, basically saya dah bersandarkan sistem tu. So, jadi, Alhamdulillah. Tak jadi, tak apa, next. So, bila dah macam tu, korang tahulah sistem yang korang pakai tu, dia dah selesa dengan kita. Jadi kita nak go for that level. Kita tak perlu ambil strategi orang dan macam-macam lagi lah orang bagi teknik tu, teknik ni kan. Tak perlu sebenarnya. Yang perlu kita ambil standard template dan kita kembangkan template tu ikut kita selera kita sendiri. Dia tak ada banyak pun. Dua je strategi. Satu, trend forecasting dan satu lagi trend following. Dua ni saja analisis yang ada dalam market. So yang saya buat ni lebih pada trend following. Dan yang satu lagi tu Wyckoff, Elliott Wave dan macam-macam lagi tu, itu adalah trend forecasting. So dia bila sampai fasa-fasa tertentu sepatutnya market buat macam ni. Bila sampai sekian-sekian tanda keluar macam formation tertentu, market akan buat macam ni. Itu dia punya forecast dia. Okay. Baik. So ini general comment je lah, bukan saya nak cerita pasal Opstar. Sama ada dia boleh breakout ke tak ni kita belum tahu lagi. Okay. So kalau Wyckoff ni dia dah tahulah lepas ni naik, lepas ni turun sampai kat sini, turun, lepas tu dia naik balik kan. Sampai kat sini lah. Dia tahulah dia ada, sebab kalau Wyckoff ni analisis dia ada dekat time accumulation yang macam ni, dia ada fasa A, fasa B, fasa C dan D dan E. Jadi dekat fasa E tu yang ramai trader akan mula masuk. Yang ni kalau orang yang macam buat short term trade, intraday ke apa ke ni, sini memang ada signal untuk buy. Bila sampai dekat resistance dah boleh cabut dulu. Okey, bunyi macam senang tapi itu kalau korang spot je counter ni. Kalau tak nampak counter ni, tak dapat, tak ada rezeki lah. Okey. Jadi siapa-siapa yang ada access screener ni, jangan tengok jangan fokus kepada result yang hari ni saja, fokus kepada yang last 10 days. Jadi result yang kita ada memang reliable up to 70%. Stocks yang dalam list tu dia naik dalam masa 10 hari. Okay, naik tu lebih pada 3% dalam masa 10 hari tu. Ada yang besok lusa naik, ada yang 5 hari naik, ada yang last day 10 hari tu naik. Generally dia higher risk, higher reward. Kalau kita nak reward yang besar, kita kena tanggung risiko yang lebih besar. Kalau short term ni 1-2% kita punya risk, kita gain pun kita boleh anggap minimum kita boleh dapat 1-2%. Okay. Okay, next. Star ni Star Media kalau tak silap saya. Ya memang screen tengah freeze. Sekejap ya, tutup yang mana perlu. Ya, sorry, tutup yang mana tak perlu. Okay. Baik, kita punya 16 bulan kat sini. Okay, so kita dah ada strong momentum yang ada high volume dan high gain pada masa tu, ataupun positif lah, ataupun almost marubozu. Okay, so lepas tu jom kita check berapa kita punya profit yang kita boleh dapat kat sini. Ini maksimum lah. Okay, daripada harga penutup 46, macam hari ni market dah tutup. Jadi screener ni korang dapat pukul 4 dengan 4.5. Okay, so boleh decide masa tu. Sebab kadang-kadang screener ni dia ada masa petang pukul 4 tu harga lain, pukul 4.5 harga lain. Okay, kadang-kadang dia menaik, kadang-kadang dia menurun. Jadi kena tengok, kena analisa dekat situlah yang mana yang kita rasa yang terbaik ataupun yang kena dengan SOP kita. Okay, so kita ambil just general, kita ambil closing price hari tu. Kalau ikutkan kalau ikutkan ni berapa bulan? Yang 16 kan? Saya cuba study. Tengok berapa price yang dia trigger masa tu. Bulan Oktober. 16. Okay, saya share dengan korang kat sini ya. Cari 16 bulan. Ini kita punya rekod lah. Okay. Success rate dia berapa, naik berapa dan sebagainya. Okay, ni dia. Okay.
So JFTech, Opstar, Star dan ITA. So kita ada next day tu dia terus naik. Lebih kurang dalam 3% lah. Okay, tu 475. Yang ni belum kita isi lagi. Sebab sekarang ni dah sampai tempoh 10 hari. So kejap lagi kita akan isi lah. Okay, dan ITA. So kita ada ni. Jadi apa ada apa inquiry dia tadi? Okay. So daripada sini dia trigger dekat harga Star ni 46. Okay, memang trigger kat situ lah. Okay, contohnya ada setengah-setengah dia trigger lagi awal. Ada setengah-setengah dia trigger lambat sikit. So result kita yang korang akan dapat selalu dekat dalam Telegram ialah macam ni lah. So dia akan dapat 2 kali. Okay. So di JFTech ni RM1.13 ini pukul 4, 4.65 dan juga 76. Dan yang ni pukul 4.30 lebih kurang lah kan, kadang-kadang 40. Dia harga sama lah ni. Opstar 156 tak keluar kat sini. Okay, Star 46 dah turun dan ITA 76. Alright. Actually kalau tengok kalau observe memang nampak lah kadang-kadang ada stocks yang harga berbeza. Kadang-kadang dia naik banyak daripada pukul 4 sampai 4.30 tu. Kadang-kadang dia turun. Okay, so that depends pada situasi market lah. So ni lebih kurang 3.5%. Okay, next counter kita ialah ITA. Berapa tu? Daripada harga 46 tadi kan kita nampak dia naik sampai 49. Okay, 16. Okay, ini adalah fasa awal-awal kenaikan dia. Jadi bila kita detection dekat sini sebab dia dah cukup, syarat dah cukup kriteria. Actually kat sini pun ada detection juga. Tapi signal yang macam ni, bukan satu ni saja keluar. Kadang-kadang 30, 40 dia akan keluar. Jadi macam mana kita nak tapis dia, nak dapatkan yang lebih genuine, punya lebih refine signal. Memang sekarang ni saya tak jumpa lagi lah formula tu. Yang kita ada sekarang bila dia betul-betul aktif, bila dia betul-betul high volume. Okay. Yang ni tak dapat lagi. Maybe kalau siapa yang ada modal kecil kat sini maybe sesuai, tapi untuk saya punya klien ke apa kan, kadang-kadang memang saya pakai screener ni saya hantar untuk saya punya klien, ada yang tak boleh beli sebab kadang-kadang queue dia nipis, kadang-kadang queue dia ada lompor-lompor kan. Lepas tu yang ni pun actually first time dia keluar dengan high volume. Jadi ini kurang sesuai pada masa tu. Okay. So signal kita dia dah tapis semua noise semua tu, dia dah reduce. Kita dapat 4 counter ni dan dia trigger kat sini ITA. Okay. Next day kita terus, ni lebih kurang dalam 5%. Kita dapat dekat harga 79.5. Okay, lepas pada tu dia masih lagi mencuba dan mencuba. Cuma tak dapat lah, tak tembus lagi. Jadi macam analisa kita tadi, zone tertinggi lebih kurang dekat sini, area 79, ataupun kita ambil je nombor genap. Saya suka just pakai nombor genap, tak nak pakai yang nombor setengah-setengah sen tu sebab dia kurang reliable. Kadang-kadang dia cocok setengah sen saja below kita punya support level, lepas tu dia naik balik. Itu yang paling tak gemar. Kita dah kena cut loss. So saya punya cut loss biasanya set dekat nombor genap. Okay. Saya bagi tahu ni sebab saya tahu saya bukan trader yang besar kan, jadi tak ada siapa-siapa lah patutnya duk mencari saya untuk stop loss hunting orang kata kan. Okay. But anyway, so level ni sebenarnya level yang critical. Kalau dia breakout ke atas ni, jadi sekarang ni price duduk trading bawah ni kan, memang sepatutnya macam ni. Okay. So sepatutnya dia tak boleh break. Jadi once dia ada breakout kat situ, analisa ni so once dia ada breakout tu menandakan ceiling tu dah tembus. Tapi dekat dalam bursa kita kena hati-hati sebab breakout tu dia 50-50 dah, sama ada dia continue naik ataupun dia rejection. Macam tadi kita dah tengok beberapa kan, macam JFTech dengan Opstar tu dia naik satu hari saja, lepas tu dia turun. Jadi tang tu memang kena jaga betul-betul lah kita punya risk management. Okay. So daripada harga 76 naik ke 79.5. Tahniah guys. Okay, ni semua menjadilah kiranya. Okay, next. 23 hari bulan 10. Okay. So kita ada dua kita nak study nanti. So ada dua stok je, sebab tu kita ada buat yang screener nombor 3 tadi tu. Sorry, screener yang kedua. Kita pakai screener biasa. Ni sebab keadaan market yang agak bearish lah pada hari Isnin tu. Macam hari ni jugalah sebenarnya. Aduh, susah kan? So 23 bulan kat sini. Okay, next day naik sikit saja dan hari selepas tu baru dia ada attempt untuk cuba sambung naik. Jadi kat sini ni macam saya cakap lah, kita fokus pada 5 hari ataupun maksimum 10 hari saja dulu. Sebab sekarang ni memang situasi tengah
bearish. Okay, jadi 1, 2, 3. 3 ketul ni, ini dia ada minimum requirement. Dia fitting dengan pattern, chart pattern, sorry, candlestick pattern, apalah, Morningstar. Okay, so yang ni kita blend dua, dia jadi satu candle. So dia ada satu bearish candle, satu doji tapi dia tak gap down. Dan next day tu dia gap up dan dia naik candle yang bullish. Jadi 4 ketul ni lah sebenarnya. Ini blending kita jadi satu candlestick. Teknik yang kita campur candlestick tu kita panggil blending. Okay, so kita campur dulu ni jadi satu candlestick, dan ini satu doji dan satu bullish. So, ini adalah Morningstar. Okay, ini minimum requirement. Morningstar yang sebenar dia kena ada gap down kat sini dan doji. Right? So jom tengok berapa hasil kita kat situ. Ni maksimum lah. Okay, lebih kurang dalam 3%. Jadi every trade korang ada peluang untuk dapat benda macam ni. Yang pentingnya kena jaga sebelah bawah. Risiko yang bawah itu kita jaga. Minus 2%, minus 3%, minus 5% ke apa ke. Hit situ kita exit lah dulu. Sebab kita dah nampak banyak Bila dia turun, dia sambung turun lagi. Bila dia turun break level-level tertentu, dia sambung turun. Itu yang kita tak nak tu. Kita tengah hold counter yang tengah turun. Alright. So yang ni pun actually dia nampak mula melemah lah. Okay. So ini paras tertinggi, ni paras kedua tertinggi, nampak dia menurun. Jadi next signal technical lah. Kalau dia break bawah pada ni, kita consider dia dah mula bearish. Okay. So kalau dia terus sambung ke sini, lepas tu dia tembus ke bawah lagi. So ini adalah bearish punya signal. Once dia dah tembus kat sini, biasanya dia akan buat technical rebound. Dia akan naik balik kat sini. Dia test level ni sebelum dia sambung turun lagi, break lagi level ni pula. Jadi kita tak nak tengah hold counter-counter yang macam ni. Okay. Kena berhati-hati. Set kita punya stop, kita punya risk maksimum loss kita berapa, kita kuat kuasakan benda tu. Kalau tak nanti modal kita yang kecil lagi tinggal sikit. Kat situ lah saya rasa ramai orang gagal. Dia tak faham pasal risk management. Alright. Dah dapat 3% nak 5% kan? Dah dapat 5 nak 12%. Lepas tu jatuh balik. Itu yang tak syok. Okay. Next ialah ni. 23 bulan kumpulan Jetson. Next day kita terus dapat 7%. Sebab apa dapat banyak? 7%. Macam tadi 2%, 3% kan. Sebab counter ni harga 20 sen. Anything below 30 sen ialah berisiko tinggi. Berisiko tinggi sebab apa? Sebab bila dia naik sikit ataupun turun sikit, dekat situ peratus dia efek kepada kita punya portfolio adalah besar. Jadi kita tak nak naik sikit je 1-2 sen tapi kita dapat 10%, dapat 20%. Tak, sorry, memang kita nak macam tu. Betul tak? Saya pun nak je tu. Tapi bila memikirkan risiko dia turun 1-2 sen, kita dah hit portfolio kita 10-20%. Daripada ada 1,000 dah tinggal 800. Bila mengenangkan benda tu, jadi kita kena hadkan kita punya pembelian tu. Kalau nak macam saya, kadang-kadang saya ada participate dalam penny stocks punya trading. Tapi maksimum yang saya set limit dia RM5,000 je. So maknanya kita dah kena ready siap-siap dalam otak kita. Penny stocks kita trade ni standby lah. Rugi 30 ke 50%. Jadi kalau kita tahu risiko bahaya dia kat situ, nak tak kita ada modal 100,000 ke apa ke, kita masuk situ tanpa tahu apa-apa news, tanpa tahu info insider info ke apa. Nak tak? Okay, of course kalau saya tak lah. Okay, so kat situ kita manage risiko kita. Jadi kita letak modal yang kita sanggup rugi je lah. Kalau kita tak 5,000, probably maksimum yang kita boleh rugi 2,500 sebab level 50%. Kalau saya macam okey lah ni berbala juga. Kalau rugi pun rugi 2,500 kan. Kalau dapat kita dapat 7,000, 2,500 ke atas. Dapat 7,500, 8,000 kan, dapat macam tu. So kalau kita dah timbang tu benda berbaloi baru kita nak. Tapi baru kita masuklah. Tapi kalau banyak kita nak masuk macam ada trader baru yang ada modal besar kan 50, 60,000, 100,000 kan duk beli. Oh, tanpa tahu apa-apa ataupun dia memang 100% percaya kat orang kan. Bahayalah. Jadi saya nak kena pastikan saya punya klien ni tak percaya 100% dekat saya jugalah. Okey, sebab kalau tak
kita mungkin akan buat keputusan yang kurang bijak. So kita kena tahu siap-siap risiko dia macam mana. Sebab saya cuba educate semua orang berkenaan dengan risiko, menguruskan risiko, lepas tu peluang nak profit, tools yang ada, semua benda ni yang kita ada, saya cuba nak share dengan semua orang. Nak pastikan semua orang at least tahu. Kalau tak trade pun tak apa, tapi at least tahu benda ni ada dalam market. Alright? So dua ketul ni, alright, dua-dua je. Jadi ni dapat 7%, IOIPG dapat 3% ada kan. Okay. So next kita tengok screener kita yang sebelum ni. Okay. Ya, sorry, screener yang kita buat minggu lepas tapi kita pakai version manual. Pakai screener TradingView. Jom kita tengok. Ada 10 rasanya. Okay, ni dia. 23 Oktober 23 hari bulan. JCK sesi malam ni kita guna screener moving average. Siapa yang terlepas ataupun tak tahu, korang tengok video jom cari counter minggu lepas dekat Facebook. Scroll hala ke ujung-ujung sikit. Okay. Maybe dalam pukul 10.30 tu kawan dah boleh monitor lah. Okay. Caranya kita buka screener kat bawah ni. Dan pakailah dia punya screener ni kan, yang setting tu semua ada dekat dalam YouTube channel. Benda itu saya dah share. Memang reliable, but you guys need to know lah what you are doing. Okay. So ni kita dah screener. Kita dah screen. Kita tengok SCIB 23 hari bulan 10. Let's go. 23. Okay. So ni sebelum ni saya dah ada lukis lah pergerakan dia ataupun kita punya saya punya unjuran lah ataupun saya punya fokus. Ini pun kita pakai ala-ala Wyckoff jugalah. Tapi sebabkan saya tak pakar pasal Wyckoff ni, saya malas nak komen banyak lah. Sebab kadang-kadang banyak benda salah kan. Okay. So bagi bahagian penerangan ni bagi pakar guna. Saya guna setakat untuk saya punya kefahaman sendiri sajalah. Okay. Alright, so SCIB masa tu 23 bulan kat sini So kita screen, maksimum hari ni kita dapat lebih kurang dalam 6%. Ini adalah maksimum potential profit yang kita boleh dapat. Okay. Sistek 23 kat sini. Okay. So yang ni pula dekat harga lebih kurang lah 595 kan dia closing kat situ. Lepas tu maksimum 615. Kita dapat lebih kurang dalam 3% untuk trade ni. Jadi nampak tak? Kita tak tahu lagi banyak mana dia nak pergi kan. Jadi baik kita set dulu kita punya target berapa-berapa. Kalau dia naik sampai 3% dah sampai, kita ready lah nak take profit kat situ. Lepas tu kalau dia turun, let's say kita kena define dia turun dekat mana kita nak kena exit. Kalau dekat 3% tu dia turun je kita terus exit, follow that plan. So at least kita dapat 2.3, 2.5, 2.8%. Okay, itu depends pada kita punya kriteria. Jadi kalau kita hold lama-lama, dia turun banyak, dekat level mana yang kita nak kena cut loss. Kalau tak tahu, tanya saya ke, tanya ni kan. Tapi of course lah, kena tanya komen teknikal lah, tak boleh nak bagi komen dari segi boleh hold lagi ke. Yang tu saya tak boleh jawab sebab saya tak ada lesen investment advice. Setakat ni saya punya klien, saya boleh advice secara terus. Sebab memang saya bertanggungjawab lah dengan dia orang kan. Saya bertanggungjawab untuk bagi komen dan sebagainya. Okay, siapa yang bertanya tu. Okay. Alright, ni MBR apa ni? MBMR kot. MBR Meta Bright. Okay, M Bright. Okay, 23 bulan. Okay, so dia kat sini tak ada naik banyak lah, dia je 1 bit saja. Okay, so ni kita tak lihat kira sangat lah. Okay, sebab kat sini kalau kita queue belum tentu match lagi order kita. Okay, so 23 bulan ni kita tengok antara yang volume yang tertinggi. Alright, so ni dari segi technical review, previous high dia dekat zone ni dan nampak gayanya ceiling ataupun sekarang ini ceiling, daripada sini onwards dia jadi lantai. Jadi lantai ni nampak gaya kuat. Okay, tapi baru sekali je lah dia test kat sini. Lepas tu ni bila dihentak ke bawah ni pula ada 1 dan 2. Jadi dia baru test 2 kali. Sorry, 3 kali. Okay. Agak kuat tapi kena ingatlah penny stocks yang macam ni maybe kita kena simpan lama. Jadi kalau macam ni senang kalau saya operator dah tahu lah ni kalau aku push ke bawah ni ataupun bawah ni 2-3 level price ni probably dah ramai akan kena cut loss. Okay, so depends lah. Okay. Peacock harga 10 sen sahaja. Berisiko tinggi, jangan main-main So kat sini dia besok tu dia naik 1 bit saja dekat 11 sen. Jadi
Satu bit ni berapa kau tengok percentage? Dia naik setengah sen ni tau. Okay, tengok sini Sini 4%. Portfolio kita dah dapat 4%. Kalau harga naik ke situ. Tapi probably kita tak sempat nak jual. Okay, sebab dia naik segini. Sekali ke dua kali ke kita tak tahulah berapa lama price duduk kat situ kan. Kalau kita bernasib baik, probably kalau kita beli cukup banyak, kita parking queue kat situ, queue order kita duduk kat depan, masa orang membeli tu, dia terambil kita punya order sekali. Dan order kita match. Okay, itu kira nasib lah. Tapi kalau dah 2 bits and above, yang tu guaranteed korang order korang dah match. Okay, at least yang first bit tu lah. So ni 5% ni, 4.8. Tapi belum tentu dapat jual. Okay, ini game-game yang kita kena tahu lah. Ataupun dia panggil apa? Mechanism. Mechanism yang kita kena tahu. Macam mana trading yang berlaku dalam bursa tu. Dia pakai bidding process. So orang bid harga nak beli dan ada orang bid harga nak jual. Bursa hanya regulate saja benda tu. Siapa? Kau nak jual berapa? Okay, mari sini. Kau nak beli berapa? So dia pegang. Jadi bila bursa tengok je, oh kau nak beli harga 30, ada orang nak jual lah, terus jual. Jadi order tu match, lepas tu terkeluarlah daripada sistem. Jadi siapa yang nak beli harga pembeli, ada orang beli kata apa, ada orang nak jual harga 40 sen. Lepas tu dekat sebelah buyer kata, "Oh, saya nak beli 40 sen lah. Ada berapa? Ada 100 lot." Okey, boleh ambil. Snap terus. Lepas tu siapa yang order 100 lot dekat 40 sen tadi tu untuk jual, terjual kepada orang yang nak beli 100 lot 40 sen. Macam tu. Okey. Yang tu technical tu korang kena tanya reminder korang lah. Okay, patutnya dia boleh cerita lah pasal benda ni. Okay. Okay, GFM pun another penny stocks. Okay. Jadi bila penny stocks ni kita jangan letak harapan lah. Dia satu bit naik je dah 5%. Okay. Nak naik banyak mana lagi? Betul tak? Okay. So 23 bulan kat sini. Maksimum lebih kurang ni dapat 2% lah. Satu bit dia 2%. Jadi buat masa ni ada orang tanya saya ni, saya ada bagi komen lah lebih kurang GFM paras yang tertentu dia kat sini. Ni maybe hari tu kot, saya pun tak ingat bila ni komen ni. Okay. Paras semasa kat sini ada upside dia lebih kurang dalam 11%. Tapi betul lah, kita pun tak garanti boleh sampai ke tak. Dan downside dia 9%. Ni baru turun berapa bit ni? 1,5 sen, 1 sen, 1,5, baru turun 2 sen saja guys. 4 bit bersamaan dengan 2 sen. Tapi dia punya peratus dia 10%. Jadi tolonglah hati-hati bila trade penny stocks. Okay. Strategi penny stocks yang senang, korang just beli masa harga dia tengah senyap, harga dia dekat bawah, harga setengah sen, harga 1 sen, beli yang tu. Tapi kena study sikit lah fundamental kan, sama ada dia dapat continue beroperasi dalam bursa ataupun tak. Jadi kalau dia bursa kata kau ni dah tak boleh pergilah, tak boleh bisnes tak okey, apa financial tak cukup semua kan, buat rugi investor je, so dia suruh keluar. Kalau kena macam tu habislah kita punya modal. Alright. Okay, next FP Group. Okay, 23 ni ni saya nak cerita sikit. Ini pergerakan yang normal dalam bursa. Lepas dah ada satu kenaikan, lepas tu 1-2 hari ni hari kedua ni biasanya akan berlaku force selling. Force selling tu bermaksud siapa yang trade duit bank, maknanya dia ada account margin lah, contohnya dia deposit 10,000 boleh trade up to 30,000 ringgit kan contohnya. So dia beli yang ni, lepas tu harga tu tak naik seperti yang dia berjangka. Lepas tu bank apa akan buat? Okay, bank akan telefon dia kata, ni kau pinjam 20,000 untuk FP Group ni, dah kena bayar ni, kau nak pegang share ni untuk besok lusa ke ataupun nak kita orang force sell saja. Sebab broker dah nak ambil hari kedua tu, dia nak ambil balik duit dia. Dia bagi pinjam 20,000, dia nak balik 20,000. Dia tak nak share rugi sama-sama. Dia say kalau korang dah beli share tu rugi 10%. Okay. Beli 10,000, beli 30,000 dah rugi 10%, rugi sebanyak 30,000. Mari saya tulis sikit. Ni sikit cerita pasal account margin So ada modal 10,000. Okay, broker pinjam. Okay, pinjam 20k. Jadi total 30. Okay. Jadi total 30 ni kita beli saham 30,000. 30k beli pakai duit pinjam, tapi tengah rugi 10%. Okay. So bila rugi 10% ni sampai hari kedua,
Broker kata kau nak pick up shares ataupun nak for sale ataupun nak jual sendiri. Let's say kan. So kita kata broker tunggulah, saya nak tunggu harga naik sikit saya nak jual kan. So broker tunggu, kawan ni tak jual. Bila kawan ni tak jual, broker pun pukul 4, 4.30 macam tu dia akan terus force selling. Dia akan paksa akaun kita untuk jual sebab akaun margin kita tu kepunyaan broker, dia bagi facilities. Jadi dia ada hak untuk operatekan kita punya counter tu lah, untuk jual, untuk beli dan sebagainya. Okay. Untuk deduct fee daripada kita punya trading platform, trading account dan sebagainya. Okay. So sekarang ni 10% ni bersamaan dengan RM 3K. Faham Okay. Kita trade kat sini kita rugi 10% je. Betul tak? Dia share turun harga 30 sen, lepas tu dia turun 3 sen, turun 10%, turun 3 sen, harga 27. Okay. So kita dah rugi, akaun kita tu rugi 3,000. Jadi once broker dah sell ke semua, ataupun at least dia dah jual yang portion yang dia nak ambil balik tu RM20,000 sebanyaknya. Jadi dia dah jual dekat harga 27 sen, broker ambil balik 20,000. Okay, sebab broker bukan in the business untuk trading. Dia broker, dia business dia untuk bagi loan kalau korang perlu, untuk assist kita, untuk matchkan order kita dan sebagainya lah. Tapi yang 3,000 ni bukan kita bagi dengan broker. Kita bagi dengan broker. Broker ambil 20,000, loss ni parking kat kita. Kita modal kita 10,000, tinggal 7,000. Kita rugi berapa banyak kat sini? Kita rugi sebanyak 3,000 ataupun bersamaan dengan 30%. Okay, tak kesedih tu. Ada orang yang ambil margin account dan trade, lepas tu rupa-rupanya dia find out, dia kena belajar the hard way. Rupa-rupanya dia kena tanggung benda ni. Kadang-kadang orang kata, kenapa? Okay, 10% je tapi kenapa tolak banyak? Okay, so tak boleh itu sebab broker bagi pinjam duit saja. Kau nak pinjam, boleh pinjam. Tapi kadang-kadang ada setengah orang loss banyak sangat sampai akaun dia terpaksa tutup terus, dan deposit ke apa ke yang ada tu kerugian dia melebihi deposit. Kadang-kadang dia lambat tutup ke ada sesuatu benda yang berlaku kan. Kadang-kadang mekanisme protection mechanism tu tak tahulah, tak jadi ke apa ke, dia rugi lebih daripada amount yang ada. Kadang-kadang jadi itu. Jadi terpaksa dia berhutang pula dengan broker. Jadi apa yang akan jadi? Remiser dia lah yang kena bayar hutang tu. Dia akan tolak deposit remiser dan sebagainya. Okay, bila dah tolak deposit remiser tu biasanya akan call lah korang. Tolonglah bayar kan, sebab benda ni dah loss banyak. Okay, jadi kalau boleh kawan-kawan jangan buat macam tu lah. Okay, sebab ada setengah remiser cukup-cukup makan je gitu. Okay. Jadi kalau dengan saya memang tak ada akaun margin, cuma akaun cash sahaja. Jadi selamat untuk semua orang. Alright. So ni hopefully clear lah. Okay, hopefully korang boleh faham ni. Alright, kita clear all drawings. Next, kita nak tengok berapa ni kita punya maximum profit yang kita dapat daripada sini. Okay, 2 bulan sampai sini kita dapat lebih kurang dalam 5%. Okay, nampak tak 5%. Kalau ikut signal ni probably masih lagi uptrend. Cuma 3 ketul ni dia menunjukkan kelemahan. Tapi tak apa, sebab yang ni masih lagi kukuh. Ini volume ni dua sama, jadi forecast dia sepatutnya dia akan continue naik. Tapi itu bukan garanti. Kadang-kadang bila yang macam ni kita dah kata boleh, tiba-tiba ada orang dump kan. Ada orang dump the shares, kita pun tak tahu apa niat orang kan. So kejap lagi 1 minit, 2 minit tadi pun kita tak tahu apa yang akan berlaku nanti. Betul tak? So jangan percaya bila ada orang kata kejap lagi naik ni, kejap lagi naik. Benda tu semua bohong je tuan-tuan. Dia kalau dia datang daripada masa depan, okeylah kita nak percaya kan. Tapi dia kata kejap lagi boleh naik ni kejap. Janganlah. Dia tak sedar yang benda tu sebenarnya dia pun tak tahu apa akan jadi. So sila berhati-hatilah. Okay. Kita berkawan dengan orang yang steady lah, yang biasa-biasa, yang macam yang jujur lah kan. Kalau tak tahu dia cakap tak tahu. Alright. Okay, so next ialah FSBM dan last kali Lei Hong. Okay, kejap lagi kita buka soalan. Okay. So siapa yang dah ada soalan, korang boleh masukkan soalan sekarang. Okay, 23 bulan kat sini. Yang ni nampak FSBM ni, satu hari saja dia down. Lepas tu next day tu tak ada for selling. Kalau ada for selling selalunya turun banyak lah. Okay. Tak ada for selling, orang tak ada beli account ni dengan margin. Dia boleh naik dengan cepat.
Sebenarnya penghalang untuk harga naik ialah penjual. So bila ramai ada supply lah, ramai ada yang nak menjual, dia akan harga memang susah nak naik. Jadi semua orang patutnya tahu benda ni lah. Dan macam mana ataupun sebab apa harga naik. Okay. So kadang-kadang kalau ikut Just Livermore lah, kita takkan tahu apa yang akan berlaku ataupun sebabnya benda tu naik. Kadang-kadang kita takkan tahu. Jadi kalau boleh jangan masukkan dalam kau punya trading plan, nak kena find out dulu kenapa dia naik, baru kita nak decide. Okay. So kalau benda tu penting, then jangan trade dulu sampai dapat info. Kita kena realize dua benda ni. Jesse Livermore kata, don't wait for news, the news might never come. Lepas tu kita duk pinga-pinga je lah. Kenapa naik? Duk nak tanya juga kan. Kadang-kadang kita takkan tahu sebab dia. Sebab apa? Yang pertama sekali, of course lah, manipulation lah. Okay. Dan yang kedua, probably insider punya trade. Kita tak tahu. Maybe bulan depan baru keluar. Tapi tak ada siapa tahu. Betul ke bulan depan nak keluar? Kan? So ni lebih kurang dah 33%. Sebab apa dia banyak sangat? Okay. Sebab base price dia dekat harga 30 sen je. Okay. So dia naik banyak ni. Dia naik daripada harga 32 pergi ke almost highest dekat 42. Okay. So lebih kurang dalam apa? 30 dekat 10 sen dia naik. Betul ke? Yalah 10 sen lah. 32 sorry 8 10.5 sen dalam masa ni apa 21 ni saya dah tak ingat. Tapi dia naik 10 sen daripada price 30 sen kan. Okay, so daripada 30 sen, kalau 30 sen bagi 3 dah 10 kan itu. So itu adalah sebanyak 30% at least lah. Okay, so kita dah dapat kat sini. So kalau kita, let's say kalau jadi macam ni kan, dia dah naik sikit, dah capai 3%, kita monitor dulu sama ada kita nak continue lagi, that's your call. Okay, sebab tak ada siapa yang ada strategi yang 100%. Okay, kalau tanya orang, kau akan buat apa? Kemungkinan besar kau akan hold. Kemungkinan besar take profit dulu. Jadi kita decide lah yang mana, sebab kena ingat tak ada satu pun formula yang sempurna. Okay, tak ada siapa yang 100% success rate setakat ni. Kalau setakat satu je, memanglah ada kan. Buat satu trade je terus untung kan. Tapi kalau satu trade tu rugi, dia akan jadi 0% success. So dia terus fail. Tapi takkan fail sebab strategi yang kita guna tu orang lain dah guna dah pun. Ada je orang boleh profit kan. Jadi kita kena cukup sampling data kita tu untuk kita arrive to any conclusion. Sama ada benda ni jadi ataupun tak, kita kena ada data yang cukup. Right? Okay, dan next one ialah Lei Hong. Jadi siapa yang nak belajar pasal strategi ni, korang tengok je dekat YouTube Teropong Bursa. Dia ada 3 video yang popular. Satu yang trading strategi paling sempoi, itu lebih kurang lah tajuk dia. Yang kedua, screener setup trading view, lebih kurang lah dia punya keyword tu. Dan yang ketiga, cara nak trade BTST ataupun pre-closing screener. 3 ni memang cukup lah. Inilah define saya punya strategi sebenarnya. Okay, lepas pada tu pengalaman. Sebab trading ni ialah skill. So nak dapat pengalaman, kita kena buat banyak. Kalau let's say 3 tahun dah dah setahun kita trade kan contohnya. Dah setahun kita trade, tapi trade kita buat 3 je. Lepas tu selebihnya tu kita hold kan. Itu tak ada makna guys. Kalau nak belajar benda skill, kita kena buat, kita kena latih tubi. Kalau buat 100 trade dalam masa setahun, lebih baik daripada buat 3 je trade tapi kita dah 5 tahun dalam market. Tak ada. Macam tu kurang power lah. Kita sebenarnya kita tak ada belajar apa. So nak belajar memang kena buat. Jadi macam mana nak belajar dengan selamat? Nak buat dengan selamat? Bagi saya, siapa yang dah betul-betul komit, korang dah belajar cara, kaedah apa semua tu kan, cara nak test dia bukan paper trade. Paper trade tu korang just nak proof, nak dapatkan, nak belajar feeling dia apa semua kan. Tapi betul-betul nak commit, korang kena at least beli satu lot. Bila beli satu lot tu, dia punya komitmen tu lain macam guys. Korang boleh rasa emosi dia macam walaupun rugi RM3, kadang RM5 kan. Tapi bila dia turun naik tu, kita pay attention lebih. Jadi kenapa kita nak risk kan beli 100 lot, 200 lot, 500 lot, beli lot banyak? Lesson learn dia sama guys. Lesson learn adalah sama. Jadi why not kita ambil yang dia punya pain tu, kepedihan dia tu kurang sikit. Beli satu lot je dulu. Okay? Sebab ini adalah latihan dan pembelajaran. Fokus kepada nak kumpul pengalaman. Itu je guys. Dalam trading ni saya rasa pengalaman je lah yang paling utama. Okay? Alright, so ini 23 bulan. Sebab ni harga 30 sen je kan. So 30 kat sini 23 bulan 30.5. Maksimum kita dapat lebih kurang dalam 3%. Ada lebih kurang dalam 2 bits dekat sini. Okay. Alright, so kita buka soalan. Yay.
Ada komen tak? Okey, sekejap ya. Soalan kawan-kawan, kita tengok komen. Sekejap eh. Okey, dia tengah loading. Okey, sementara di loading tu, kita kita tengoklah kita punya screener dulu kan. Okey, kita buat watchlist, lepas tu kita terus jump into our chats. Okay. So, screener kita hari ni dia trigger stock apa? Saya tak payah buat lah yang ni kan. Yang tu orang boleh buat sendiri. Kalau tak sure nak check dengan saya, just WhatsApp je. So, hari ni 30 bulan. Ni dia eh. So, kita ada 3 je. Pestag, ni jap tengok. Ni 30 bulan, okay? Okay, kita ada Pestag, SCIB dengan Synergy. So, kita buat screener, kita buat watchlist kita dulu. Cipta senarai baru. Okay, nama kita letak squiggle ni dulu sebagai supaya dia duduk dekat atas 2023 10 hari bulan dengan bulan 10 30 hari bulan. JCK screener kita guna hari ni ialah pre-closing screener. Okay, so kita ada 3 stocks tadi tu. Okay, kita tambah kat sini. Pestag. Lepas kita ada SCIB. Dan Synergy. Synergy ni Synergy Furniture tu lah. Okay, so ada 3 je stok hari ni. Okay. Sekejap ya. Okay, betul lah 3 tu. Alright, so tengok Pestag. Okay, dia tengah loading. Jangan, saya tengah nak baca soalan-soalan korang ni. Okay, so Pestag ni dia adalah macam ni ya. So dia ada kenaikan dengan high volume. Senario ni sama saja dengan sini, tapi yang daripada kanan ni, daripada kiri sampai tengah ni, sampai ke sini, ini kita panggil dia uptrend. Daripada tengah ni sampai turun ni, sampai ke bawah ni, dia panggil downtrend ataupun correction. Jadi dengan correction ni, bila ada macam ni, kita tak pasti lagi lah sama ada dia boleh continue naik ke tak. Jadi kat sini pentingnya trading plan. Sekejap, kena reduce. Okay. So senario kat sini dia ada strong volume, strong kenaikan juga, tapi volume dia kurang mencukupi. Okay, volume dia bawah pada moving average yang kita indicate ni lah. Okay, ini moving average, kalau tak silap saya ni moving average 20. Sekejap, cuba tengok betul tak. Ni VMA 20. Okay. So sekali lagi dia price breakout dengan volume breakout. So trading plan ataupun bukan trading plan lah. Jadi kita kena set lah zone resistance kat mana. Kita boleh ambil yang ni, previous high. Kita boleh ambil yang ni, previous high. Zone support kat mana? Kita boleh ambil yang ni, 31, okay? Ataupun moving average 50 ataupun EMA 200. Semua ni reliable. Okay. So reliable ni maknanya saya memang guna benda ni lah. Tapi kadang-kadang saya tukar. Kadang-kadang saya pakai square of 9. Kadang-kadang saya pakai moving average. So depends pada sentiment pada hari tu. Jadi kita pun sebenarnya kena fleksibel lah. Okay. Kalau nak rigid sangat, boleh je asalkan kita puas hati dengan benda tu. Tapi saya tak puas hati kalau saya rigid sangat. Maybe nak bagi peluang dekat diri sendiri untuk just tengok keadaan macam mana kan. Kita ada beberapa strategi untuk cut loss, beberapa strategi untuk take profit dan sebagainya. So just gunalah apa yang kita rasa sesuai. Okay. So ini previous high dekat sini, kat sini. So kita boleh target lah dekat mana-mana kita nak based on kita punya technical. Alright, support level dekat dari 31.
Okey, sekejap soalan ada ke? Oh, Cik Ishak tanya. Okey. Muhammad Farhan tanya tak syariah ke nak ustaz ni? Saya tak pasti rasanya patutnya syariah tapi tak. Saya pun tak kaji pula Sebab akaun saya konvensional. So saya punya stand ataupun saya punya style lah. As long as stocks tu tak tak deal dengan benda haram, contohnya macam makanan babi ke, LHI kan, ataupun banks ataupun riba ataupun gambling, um, arak macam 7-Eleven semua tu kan. Yang tu saya okey je lah. Okay. Tapi maybe ada orang tak setuju. Tapi tu saya punya style lah. Okay. Stocks yang syariah pun banyak. Okay. Tapi kadang-kadang tak jumpa kan. Jumpa yang tu. So tengoklah. Saya akan trade accordingly lah. Okay. Sebab dah banyak dah actually yang syariah pun. Okay, so Muhammad Farhan lagi komen, dia kata Wyckoff ni baru accumulate yang tadi tu. Ya, saya setuju. Muhammad Farhan itu pun baru tengah, saya tak pasti fasa apa, maybe fasa B. So dia ada, kalau B tadi tu dia ada fasa E, fasa D dan fasa E. So E tu yang fasa last sebelum dia naik. Okay, so adalah Wyckoff dia akan tengok, saya rasa dia lebih prefer masuk masa fasa E. Yang mana dia dah naik daripada bottom dia. Sebab fasa D tu kadang-kadang fasa D ni kita nampak dia breakout low dan dia macam kita nampak dia downtrend lah. Okay, confirm downtrend, lepas tu dia rebound balik. Dia rebound balik tu dia dah fasa D naik sekali, lepas tu dia turun balik fasa E dan dia naik terus lah, terus breakout. Okay, sorry lambat pula baca komen ni. So siapa lagi tanya ni? Ishak Abdul Rahman tanya pasal institution. Okay, kejap lagi kita jawab lah. Apa maksud institutional account ni? Katanya boleh trade on primary markets. Saya maybe tak berapa nak faham. Okey, tak apa. Soalan tu. Satu lagi Syahrudin Abdul Rahman, macam mana kita nak tahu institusi dah start beli? Yang ni senang je. Korang boleh macam Cik Syahrudin tanya ni, nak tahu macam mana nak tahu institusi dah mula beli. Okey. Masuk dekat sini website ni, Pick a Stock nama dia. Pickastock.info. Ini pickastock.info. Lepas tu pergi dekat ni, saya punya account ialah premium dan plus account lah. Premium dan pro. Maknanya pro ni dia ada layout yang special untuk trader lah. Yang tu slightly mahal, tapi kalau beli yang premium tu dah cukup dah. Lebih kurang dalam 400 ke 500 lah dia punya price tu. Tapi siapa yang buka account dengan apa, yang buka beli subscribe Pick a Stock account under Teropong Bursa, korang akan dapat beberapa extra items lah. Contohnya macam screener, macam apa, actually screener lah dia punya kelebihan dekat dalam tim Teropong Bursa ni, dia punya screener yang powerful. Okay. Pagi tadi memang dia trigger SST dekat harga 72 sen. So itu saya dah share dalam group, memang dah naik sampai 78. Saya pun sebenarnya tak sempat beli banyak, just celup kaki je. Kau ingatkan dia nak stabil ke apa kan, tengok turun naik sampai 78. Okey, tak apalah, tu rezeki lah. Sikit ke banyak ke tu apa panggil rezeki lah kan, daripada tak ada langsung baik ada. So anyway, kat sini lepas tu rasanya tengok dekat home kot. Pergi buka dekat home dulu. Okay, tengah loading. Lepas tu nanti korang akan nampak apa latest transaction. Okay, kalau tak nampak tu nanti saya tunjuk cara macam mana kita nak cari benda tu. Okay, so kat sini dia adalah kalender dia kan. Nampak ni kalender ni Okay, ni fundamental ataupun quarter report hari ni apa yang keluar. Dia akan keluarlah summary kat sini kan. So kita scroll bawah. Latest chat. Oh, basically tak ada kat sini. Okay, jap. Kau pergi kat sini. Pergi dekat. Okay, actually pergilah kat mana-mana menu kat atas ni. Pergi dekat okay, fundamental, tekan sini share transaction. Okay, ataupun masuk terus dekat sini www.pickastock.info/transaction. Account Pick a Stock ni dia start dengan free account. Jadi free account ni dia ada limited function lah. Tapi share transaction ni termasuk dalam free punya account. Yang dia orang apa, extra feature dia ada iaitu ni, share ownership ni adalah salah satu extra punya features lah. Okay, dan beberapa function yang lain. Okay, so
Ni kita tengok. Nestle, EPF. EPF ni institutional kan? Institution dia beli 157,000 share. Harga berapa? Sekejap ya. Tak ada harga. Tapi dia announce dia beli hari ni. Okay. Transaction date 25 hari bulan 10. Announcement dengan transaction date benda yang berbeza. Okay. Bila tengok dekat announcement yang ada kat dalam kita punya apps M Plus online dan sebagainya kan, ataupun tengok dekat platform, dia akan keluar bursa punya announcement tu. So bila kita check kat situ, dia ada announce date dengan transaction date. Kena kajilah dua tu. Sebab listed company dia benarkan, kalau tak silap saya 2 minggu maksimum untuk dia declare transaction tu. Jadi ada setengah orang dia guna benda tu untuk kelebihan dia lah. Kadang-kadang dia duk accumulate ujung dekat 10 hari ataupun 2 minggu tu baru dia announce, dia kata dia dah beli. Lepas tu sekian hari bulan dia dah beli, sekian hari bulan dah beli, sekian hari bulan dah beli kan. Baru keluar announcement. Tapi itu tak salah dari segi undang-undang lah. Dia ada lebih pada satu tempoh tu baru bursa akan kena penalti. Jadi kita nampak kat sini. So tak pastilah harga Nestle ni rasanya harga 100 satu kot. So dia beli sebanyak 157,000 unit. Kalau harga 100 ni dah kira berjuta jugalah kot. Okay. Amanah Raya jual Maybank 26 hari bulan minggu lepas lah. Okay. 5.3 juta ringgit. Tapi dia jual 5.3 juta ni, dia masih lagi ada 3.7 bilion unit saham. Jadi dia ada 3.7 bilion, dia jual 5 juta je. Jangan kita buka kalkulator tengok. Saya suka jawab soalan macam ni. Terima kasih banyak. Cik siapa ni? Amin ke tadi? Syarudin. Okay, so dia ada 3 point berapa bilion ni? 3.7 bilion. Amanah Raya ada 3.7 bilion unit saham. Okay, kita copy dulu ni. Okay. Dia jual 5.3%. Okay. 5.3 juta ringgit. Okay. Kita bahagi dengan pegangan yang dia ada sekarang 3.7 bilion. Okay. Bersamaan dengan tak sampai ataupun 1.4% saja. Okay. Jadi pegangan yang banyak macam ni, dia setakat jual sikit-sikit ni, probably dia nak just cash out ataupun dia nak kurangkan position ke apa ke, kena tengok lagi bila dia jual lagi shares ni. Jadi kalau kita tengok pegangan dia tu makin lama menyusut, itu kemungkinan besar dia tengah paring down. Maknanya dia tengah release, let go dia punya shares dekat open market secara perlahan-lahan. Kalau dia terus jual banyak-banyak tu, probably terus crash lah. Jadi bukan dia je rugi, semua orang akan rugi. Right? Jadi institution ni selalunya dia ada lah ethics dia ada mandate dia untuk protect the market dan sebagainya. So dia akan act accordingly lah. Okay, EPF kita nampak Maybank, Amanah Raya Trustees ni Amanah Saham Bumi Putera jual, kita tengok EPF beli. Lepas tu ni DXN Holding beli dia ada share buyback. Okay, dia bukan beli masuk treasury, tapi dia terus buat buyback kat sini lah. Okay, 670. Di company yang buat buyback ni generally bagus lah. Okay, tapi kena study lah kan. So ni semua institution punya pergerakan harga. Jadi kita kena tahulah siapa institution tu. Jadi ini kita nampak macam ke bawah duli Yang Maha Mulia, yang di Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. So hari ni dia beli announcement dia beli Cita Global pada 26 hari bulan. So hari Isnin dia announce dia beli Cita Global pada hari Jumaat. Dia beli sebanyak 1.3. Kita nampak banyaklah dia tengah membeli. Okay, jadi yang macam ni bukan institution. Tadi siapa? Cik Syarudin tanya pasal institution kan. So institution ni kena tengoklah siapa. Tapi yang besar, institution yang besar macam kita punya EPF, LTAT, PNB, Amanah Raya, dan beberapa lagi lah. Itu yang basically government punya link lah. Okay. So ni Sport Toto pun ada buyback shares dia 75,000 unit. Ni semua individu lah. So individu ni dia tulis insider tu kan. Insider tu bermaksud dia ada link dengan company. So dia ada position ke, dia ada macam-macam lah. Dia bekerja ke ataupun dia related parties transaction, saya tak pasti lah. Tapi ya, ni orang yang dalam circle dalam management tu. Okay. Ini Mr. Chua ni ECA dia dispose 12 juta. Dia probably nama dia naik ni sebab dia
kalau tak silap saya lah, dia above dia top 30 shareholder dalam company. Jadi yang top 30 shareholder tu selalunya pergerakan dia akan diumumkan ni lah. Unless kalau dia punya disposal tu ataupun pembelian dia tu kurang daripada, saya rasa bawah 5% dia tak payah declare kalau tak silap saya lah. Okay, tapi itu semua tu kena berbalik kepada rules. Okay, rules dan guideline. Okay, so itu saja lebih kurang macam mana jawapan untuk soalan macam mana kita nak tahu institusi dah start beli. Alright. Kalau cerita pasal Cik Ishak ni pula, primary market ni, primary market dia bukan dalam bursa. Market pasaran saham ni dia ada dua. Satu primary market, satu lagi secondary market. Jadi bila kita cerita pasal primary market, dia adalah pre-IPO. So, institusi macam contohnya Khazanah, contohnya dia banyak invest dekat startup, banyak invest dekat unicorn. So, itu adalah pre-IPO, itu adalah primary market. Maknanya sebelum ni lah, sebelum dia nak pergi listing tu, dia orang dah ada kat dalam. Okay, sebagai pelabur. So, itu ya rasanya kalau institutional account ni tak related dengan yang ni lah. Okay, kita kena go through funding, seeding. Saya pun tak pastilah benda-benda macam Shark Tank tu kan. Kita kena go through proses tu. Kalau macam ECF, Equity Crowdfunding Platform, kita boleh labur dekat company-company yang macam ni. Okay, company-company yang belum ada IPO tapi kita boleh labur duit kat situ, bagi dekat dia untuk dia grow company dia. Jadi yang platform yang macam ni rata-rata lah. Sebab ramai yang minta duit kan. Ada yang berjaya, ada yang gagal. Tapi contohnya company macam venture capital, private equity firm kan, selalunya dia labur dekat company 10-20 yang dia rasa ada potential, yang kena dengan kriteria dia, growth, financial dan sebagainya lah, target market, business model semua tu dia fitting, dia pump in duit. Lepas tu dia tengoklah yang mana akan berjaya. Selalunya yang berjaya tu at least 10 times dia punya return. Selalunya macam tu lah, 10x orang panggil kan. So saya tak nak komen pasal tu sebab bukan saya punya expertise bahagian tu lah. Tapi insyaAllah hopefully jawapan saya tu boleh membantu ya. Soalan daripada ni Adam Akasha, primary market. Oh ni dia. Adam ni selalu tolong saya jawab soalan. Terima kasih je Adam. Okay. Oh, Empire Saham, selamat malam. Okay, selamat malam bos. Okay, semoga semoga apa? Semoga baik-baik sajalah. Saya doakan yang baik-baik untuk kawan-kawan semua. Okay, insyaAllah. Okay, Arina Bohari, macam mana? Sorry, tak nampak. Macam mana nak access pick a stock, Encik Kam? Okay, Cik Arina. Actually, pick a stock ni just masuk saja pickastock.info kalau yang register account free. Lepas tu kalau siapa yang nak upgrade, kalau nak join dekat Teropong Bursa punya tu, tolong PM saya sebab nanti saya akan linkkan dengan admin untuk dia bagi link untuk join Teropong Bursa punya. Tapi itu untuk yang berbayar lah. Maknanya kalau tak silap saya antara 400 ke 500 ke, itu adalah yang premium account. Kau akan dapat full feature dan trading platform platform pro. Actually dia 1,800 kalau tak silap saya. Tapi dia punya layout dia memang best lah. Okay, so dia ada banyak info. Contohnya macam ni. Macam saya guna yang premium, saya guna pro Okay, so ni contoh. Okay, so dekat dalam saya punya group ni, yang ni memang ada 2 orang je, tapi saya forwardkan info tu dekat all this group lah. Okay, so sini contohnya kita boleh tengok layout dia lebih kurang lah. Okay, so saya ada macam ni, tapi dia besar lagi sebenarnya. Ini saya screenshot yang relevan untuk saya bagi kat saya punya klien. Ini SS Steel dekat 72 sen. Orang boleh zoom sikit. Okay, so ada dekat 72 sen. Jadi volume ni kau boleh nampak volume ni dia ada hijau dengan merah. Apa tanda ni? Apa makna ni? Ini adalah volume bersama dengan indikator buy rate. So ni antara yang saya punya suggestion, sebab saya dengan tim developer pick a stock memang bukan kamcing ke apa ke, tapi memang kita develop sama-sama lah. Dia orang banyak minta input dengan saya. Macam dulu saya buat dengan TradingView, dengan regional manager tu, adalah sikit-sikit kita bagi kan, termasuk dengan translation pick a stock daripada bahasa Inggeris pergi jadi bahasa Indonesia, so dia betulkan daripada bahasa Indonesia tu jadi bahasa Malaysia lah. Okay, so itu dah banyak tahun lepas lah. Sekarang ni saya dengan pick a stock sebab platform dia bagus dan ni ada beberapa indikator ni memang saya develop dengan dia lah.
Okay. So dekat 30 minit pun nampak dah mula bullish. Market structure macam saya selalu ajar. Tu downtrend, lepas tu dia breakout sekali, retrace dan dia breakout balik kat sini. Level dekat area mana ni? 70 sen lah lebih kurang. Okay. Volume well supported daripada awal pagi tu. Okay. So lepas pada tu kat sini ada pula price level, trade, bukan trade details tapi dia punya itulah kita nak tengok volume concentration dekat mana dengan bersama dengan buy rate ada kat sini. So kat sini kita tengok volume concentration dekat value 71, 70.5 dengan 71. Dia banyaklah analisis yang berlaku kat sini. Lepas tu ni antara dia punya trade details lah, apa yang berlaku, berapa banyak yang membeli, berapa banyak yang menjual. Okay. So yang ni pula buy and sell queue kita automatic. Kalau subscribe tu dapat 10 level lah. 10 level buy dengan 10 level sell. Yang ni pula adalah 1 minit punya chart, pakai line chart saja. So ni saya punya benda setup saya lah. Okay. Tak ada nak cerita apa pun, memang macam ni kan, tak ada secret lah. Okay. Sebab success rate dia tu dia bergantung kepada pengalaman, bukan bergantung pada berapa banyak kelas yang kita join. Okay. Jadi kalau trade tak cukup 100, kumpulkan 100 trade tu dulu lah. Tu saya punya recommendation lah. Okay. So ni premium pro 1,800. Siapa nak subscribe ni, ataupun dia ada function untuk trial juga. Tapi apa pun WhatsApp saya dulu. Okay, nanti kalau ada saya akan sharekan link tu dengan korang. Okay. Sekarang ni hari ni SS Steel dekat 78 sen. Yang ni yang saya cakap tadi. Sempat masuk sikit saja, baru celup kaki je, ingatkan dia nak turun, nak tambah lagi kan. So itu tak ada rezeki. Alright. So Cik Arina, nanti Pak Arina tolong WhatsApp saya lah. Okay, nanti saya akan bagi link. So Adam ni pula tanya lagi sekali. Wow. Banyak soalan ni. Terima kasih banyak guys. Bursa ada bursa announce lambat, dia ada akaun wajib kena report dalam tu. Ya betul, tempoh yang diwajibkan. Terima kasih Adam. Cik Ishak. So kalau dia orang beli banyak, maknanya share tu ada potensi share naik. Tak semestinya. Okay. Tapi biasanya institusi ni untuk soalan Cik Ishak, biasanya institusi dia jujur. So dan kalau kita faham cara melabur dia, sama ada dia go for dividend. Yang ni kita tak tahulah. Okay, dia go for dividend, dia beli untuk fund-fund tertentu untuk dividend, income fund dia. Macam ASB kan dia ada banyak ni kan. So dia beli untuk income. Maknanya dia beli saham untuk dapatkan dividend. Ada setengah lagi dia punya fund dia yang agresif. Maknanya dia beli untuk growth. Jadi tengok strategi dia. Tapi generally kalau dia beli tu maknanya dia sama ada dia nak dapatkan dividend income, ataupun dia view harga sekarang lebih murah daripada harga masa depan. Harga masa depan tu bukan besok. So investment horizon dia biasanya 6 bulan ke depan. dan lebih. So ada setengah yang saya tahu, saya aware, institution ni dia punya mandate dia, kalau dia dah beli dia kena pegang at least 6 bulan. Dia tak boleh buat trading. Yang tu yang saya aware lah. Ada orang bagi tahu saya. Okay, tapi itulah kena check balik lah benda tu kan. Ada sikit disclaimer kat situ. Right, so kita nak kata dia akan naik, wallahu alam. Institution dah beli banyak ada saham, kita tengok ada yang naik, ada yang turun. Dia orang pun analis, dia orang semua tu semua manusia je, ada buat mistake, ada yang yang betul, ada yang salah kan. So nak rely pada institution punya movement boleh, tapi kena ingat tak ada tak ada satu pun yang 100%. Jadi kalau kita masuk beli saham, kita kena tahu dekat point mana kita nak exit. Kita kena ada 2 point of exit. Satu TP, satu lagi cut loss. 2 ni saja kena ada. Okay. Tak ada entry price pun tak apa, tapi exit plan kena ada 2. TP dengan exit, dengan cut loss kat mana. Alright. Okay, soalan seterusnya. Wow, terima kasih lah, best lah soalan malam ni. Okay, Adi Putra Umar, cara bayar macam mana? Kalau premium account kena bayar setiap bulan ke? Tak. Kalau premium account tu yang tak silap saya dalam 400 ke 500 ringgit tu, dia ada option untuk beli live data RM50 sebulan, RM50 setahun, ataupun just ambil yang delay data. Saya punya recommendation untuk korang, kalau pakai premium account tu, ambil yang delay sajalah. Okay, tak perlu bayar pun untuk live account tu. Tapi kalau nak ambil live account boleh tak? Sebab dia live data kita dah ada dekat platform bursa, dekat platform M+, dekat platform mana-mana banyak kan. So even dekat TradingView pun dah ada live data, tapi kena belilah $2 kan. So live data tu low priority, sebab sebenarnya dekat broker punya platform kita dah ada, jadi tak perlu beli. Kalau nak beli juga boleh lah, tak ada masalah pun. Okay. So
kita beli account pick stock premium ni untuk 1 bulan, untuk 1 tahun. Jadi dengan 1 tahun ni, setahun kau boleh pakai lah daripada tarikh ni sampai 12 bulan ke depan settle. Okay, kalau nak upgrade nanti dia akan dia ada kaedah lain lah. Kita nak upgrade daripada premium pergi ke pro kan, dia akan tolak lah berapa kita punya apa yang kita dah guna, dan baki itu dia upgrade kepada pro dan kita tambah duit sikit. Macam tu. Sebab kita dah bayar upfront kan. Jadi maybe kita kena top up sikit lah untuk ambil account pro. Okay. Jadi kalau boleh saya recommend korang buka dengan Pick Stock account premium. Okay, sebab access dia ni memang best guys. Saya tunjuk sekali lagi ya. Ni letak je mouse kita kat mana-mana. Saya punya favorite ni. Share ownership. Okay. Yang ni memang penyebab saya memang duduk rapat dengan Pick a Stock. Sebab dekat TradingView okay guys. TradingView okay, dia adalah platform dia tu yang platform yang ada tu okay, user friendly, cantik, lepas tu indikator kita boleh letak banyak, kita nak beli indikator daripada orang lain pun boleh masuk semua kan. Tapi saya trade dekat bursa bukan setakat trade pakai technical. Memang nak kena, bagi saya lah, nak kena tengok fundamental company, nak kena tengok sentiment, management dia siapa, financial company, lepas tu pergerakan harga, price and volume tu kan. Lepas tu nak kena tahu sebenarnya information lain macam buy rate berapa. Kalau kita trade warrants, kita nak tahu warrant tu expired bila, gearing dia berapa, semua benda tu kena tahu. Okay, jadi dekat TradingView tak ada, dia ada ni je, ada price and volume je kan. Lepas tu financial data semua tu kita tak boleh nak letak dekat satu tempat lah. Jadi bila saya develop sama dengan Pick a Stock tu, dia banyak buat macam yang saya suka lah. Uh, jadi bila suka kita duduk dengan dia lah, gitu kerjanya. Okay. Alright, so korang tengok transaksi. Contohnya Widat. Okay. Tak ada saya just petik je, bukan ada sebab apa-apa. So kita nak tengok Widat ni siapa shareholder dia dan berapa banyak dia pegang. Okay, jadi Pick a Stock ni dia ada latest announcement, dia akan based on AI, dia akan kirakan balik lah berapa dia punya shareholding yang latest punya. Sebab benda ni sebenarnya dia base kepada annual report. Jadi annual report ni tak keluar lagi, pergerakan harga jual beli tu dia just record dan dia buat estimate sajalah. Okay, so kita tahu Widat Business Group kat sini ada 34% position dia. Jadi nilai dia sebanyak, kuantiti berapa banyak? 1 billion, 1.06. Change, perubahan daripada yang previous announcement kepada yang current announcement. Dia berubah, turun 3%. Maknanya dia dijual lebih kurang 3%. Jadi market capitalization, maknanya value company, value portfolio dia untuk Widat adalah sebanyak 476 juta ringgit nilai dia. Okay, jadi kalau dijual hari itu probably kuranglah 3% kat sini kan. Dan filing date, maknanya announcement date tu 20 Oktober. Okay. Kenanga investor berhad ada lebih kurang 5%. Berapa banyak 5% tu? Berapa banyak unit? 153 juta ringgit. Change 100%. Maknanya sebelum ni probably ada dalam 70 juta, 80 juta. Lepas tu dia beli terus 70-80 juta lagi, jadi change dia 100%. So ownership sebelum ni maybe dekat 2.5%, dia tambah lagi 2.5%. Okay. So latest announcement bulan April 2023, jadi benda lama lah. Ni per Keso ada 3%. Encik Chu Meng Ong ada 3.5%. Okay, yang ni pun tak berubah ni. Muhammad Ikmal bin Abdullah, ini antara insider company tu. Okay, man behind the scene lah. Jap. Bukan. Saya pun tak tahulah siapa Ikmal ni. yang antara yang the family tu Tan Sri apa? Nanti korang carilah. Okay. Probably this guy, saya tak pasti. Tapi dia dah menjual sebanyak 36% daripada pegangan dia. So, asalnya kat sini 46 juta, bukan. Asalnya 100 juta ni, korang kena tambah lagi. Maybe 130 juta pegangan dia kat sini. Lepas tu dia dah jual 36%. Okay. Nilai tu, nilai sekarang yang portfolio dia yang ada, 100 juta ni bersama dengan 46 juta ringgit. Jadi kalau Widat ni harga naik 50 sen, market capital ni naik lah. Okay, kalau harga Widat tu turun, market capital ni turun, portfolio dia drop lah. Okay, announcement dia 20 Oktober. Itulah contoh-contoh. Okay, so tengok company apa lagi. Tadi SS Steel kan? SS Steel, cuba tengok. Ada tak latest announcement ataupun kita kaji ownership dia?
Hong Leong ada 60, 67, 69%. Kau tim guys. 70% Hong Leong punya. Yang lain-lain tu semua bawah dia tu lah. Ada yang pegang 0.1 0.2%. Ini pun dia tambah lagi 10% position dia. Nilai sebanyak 970 juta 970,000. Ni orang kaya-kaya ni. Okay. Satu company pun bengas juta kan. Bukan main. So what? Turun-turun bawah ni Tan Sri Kwek Lang Chan ada 7,000 je biar betul. Okay. Tak tahulah. So kadang-kadang benda ni ada mistake juga guys. So korang kena double confirm. Kadang-kadang kan announcement tu dia miss out ke tak record ke apa ke saya tak pastilah. Kadang-kadang ada juga mistake especially dekat penny stocks. So kena check balik. Ni nanti boleh check dalam announcement lah. Okay, boleh verify balik. Tapi overall ni pegangan company ni top 30 shareholder dia pegang sebanyak 89%. Okay, ada 11% je lagi yang berada dekat public. It's you and me. Okay. So pokok pangkalnya bila kita tahu apa barang ni limited dekat dalam market, sebab sekarang ni total portfolio total share issue ada 531 juta unit. Okay. Jadi 10% bersama dengan 53 juta unit saja yang duduk beredar dalam market lah sebenarnya, yang free float orang kata kan. So kat situ lah kalau seorang beli 1 juta unit, ada 53 orang je sebenarnya. Okay. So jadi shareholder ni tak ramai yang ada dekat public. Jadi sebab tu kita tengok bila dia bergerak saja harga naik banyak. Ini yang 11% daripada total share issued yang berada dalam market tak banyak pun guys. Kadang-kadang 3-4% daripada total share issued. So itu yang ada dalam market. Jadi yang lain-lain tu duk peram je lah, macam just nak for daripada IPO tak peduli ke apa kan. So memang ada yang jenis macam tu. So biasanya dalam market kita boleh tengok dekat dalam platform M Plus ada berapa peratus volume hari ni based berbanding dengan share issue dia. Kadang-kadang saya tengok normally yang share traded dalam 1-2% macam tu. Tapi kalau lebih pada tu 3 ke 5% itu adalah transaksi yang besar. Okay. Right, soalan lagi. Adi Putra tanya, thank you for information. Okay. So pickstock.info. Boleh tengok kat sini kat atas ni Cik Adi . Alright, so kita dah 11:18. Minta maaf guys. Kita terlajak sikit, tapi saya berterima kasih siapa yang join sesi hari ni. Macam biasa saya lupa nak bagi tahu ni. Kita kena kongsikan senarai ni bagi semua orang dapat akses. Tapi kena ingat ini adalah bukan buy ataupun sell call, bukan recommendation untuk buy ataupun sell. Tapi sekadar kita sesi untuk kita belajar guys. Okay, jangan lupa minggu depan stay tune. Kalau ada siapa-siapa ada inquiry, just send saya WhatsApp. Okay, ni saya share watchlist hari ni. Watchlist 30 Oktober 2023. Dan nombor telefon saya 0195262785. Siapa-siapa yang nak inquire pasal pick stock tu, tolong WhatsApp saya. Nanti saya bagi lebih detail. Tapi saya nak kena dapatkan dulu lah link daripada admin team tu, pembusan dan sebagainya tu, nanti dia bagi. So once saya dapat tu, saya akan share dengan semua orang. Okay guys, terima kasih banyak. Kita lepak hangout hari ni. Saya memang seronok menjawab soalan-soalan. Dan soalan korang memang hari ni memang best. Okay, jadi stay tune minggu depan. Kalau ada soalan lagi yang macam ni, tolong tanya saya. Dan kita boleh review sama-sama. Okay, so bahagian teknikal ni saya rasa ramai dah cikgu-cikgu semua tu yang boleh komen kan. So saya kalau boleh saya nak cuba kurangkan bab tu lah. Tapi kalau korang nak tanya, insyaAllah saya akan jawab mengikut apa yang saya tahulah. Mengikut apa yang saya tahu, bukan ikut style saya lah. Okay, sebab saya punya aliran ni agak biasa lah, aliran yang biasa, bukan macam ekstrim sangat Wyckoff ke Elliott Wave ke ataupun mazhab mana-mana lah. Saya pakai mazhab saya sendiri kan. Macam tu je lah. Dan kena ingat trading ni tak ada especially strategi lah. Okay, kalau kita dah follow dia punya base guideline dia tu dengan betul, actually dah okay. Sekarang ni kita nak kena tengok keberkesanan guys strategi kita tu. Okay, cara kita entry, harga berapa, exit harga berapa, semua tu kan, trading plan. Jadi kalau ada setengah orang buat trading plan still salah. So kena perbaiki yang tu lah. Tapi selain daripada yang basic tu,
itu adalah trading plan ni adalah kita punya personal. Okay. So kalau kita follow basic tu dah betul, tak ada orang yang boleh kata trading plan kita tu salah. Okay, sebab memang kita dah plan macam tu. So macam sign signature kita lah sebenarnya. Kita sign macam ni KAMARUL Kamarul kan. Kita duk pusing-pusing pintas sikit, lepas tu buat love kan. Okay. So kalau macam tu, tak ada siapa kata ni sign salah ni. Apa pula ni aku punya. Okay, suka hati aku lah. Asalkan jangan nak sign tu pegang pen terbalik ke, tutup dia tak buka ke kan, tak tekan. Yang tu memanglah salah kan. Kita sign-sign tengah kosong kan. Orang kata mana sign? Tu ada H tu kan. Tengok-tengok yang bekas kita tekan tu kan. Oh, itu secret lah sangat. Okay. So, ya, baseline dia betul, strategi kita sepatutnya okey lah. Okay, tinggal cara kita nak proof jadi. Jangan lupa expose, fokus kepada gain experience. Okay, cuba dapatkan pengalaman. Jadi cara selamat nak dapatkan pengalaman, kena trade lah. Dan yang lebih selamat, beli je kecil-kecil, lot kecil ke apa kan. Yang paling selamat, tak trade langsung lah, kau buat paper trade je kan. Tapi paper trade ni, dia missing the most important element, iaitu pengurusan emosi. Jadi kita tak commit satu lot kat situ, memang benda tu kita takkan rasa. Okay, kalau kita dah commit satu lot, dia naik 10% kan, tengok kau nak take profit ke tak. Memang betul kita jual tu, kita akan rugi sebab beli satu lot je, dia punya cost apa semua dia akan cover, dia akan offset lah kita punya profit tu. Tapi kalau kita boleh konsisten, beli harga 30 sen, jual harga 32 sen, beli harga 50 sen, boleh jual 52, kita beli harga 70 sen, boleh TP dekat 73, kita beli satu lagi dekat harga 43, lepas tu turun kat bawah 40 sen, kita boleh cut loss. Kalau kita boleh buat benda tu guys, insya-Allah you guys are on the right track. Lepas tu tinggal nak besarkan je modal. Daripada asal beli satu lot, saya rasa kalau betul confident 70% daripada 100 trade korang tu jadi, then dah boleh commit 100 lot. 100 lot naik 1 sen bersamaan dengan gross RM100 kita punya profit. Jadi actually tak ada apa secret pun. Ni saya dah share semua kan. Trend following antara strategi yang paling best. Kalau boleh gunalah moving average 10, saya punya favorite. Nak guna moving average 9, boleh. Nak guna moving average 11, boleh. Yang mana yang okey? No one knows. Okay, kita kena cari sendiri. Moving average 3 ke 5 ke, semua okey asalkan benda tu sesuai untuk kita. Alright, so itu sajalah saya punya pesanan. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Selamat malam dan jumpa lagi. Bye.